Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan serta followers bicara literasi undang-undang untuk mengguru dan seluruh rakan-rakan guru di seluruh negara. Pada hari ini kita akan kongsikan satu topik yang mungkin menarik minat para guru dan juga relevan dalam profesyen keguruan, iaitu saya akan mengulas satu keputusan kes Mahkamah Tinggi Pulau Pinang dan juga kaitannya dengan hubungan di antara majikan dan pekerja. Dalam konteks guru, kita melihat bahawa guru-guru dalam sektor perkhidmatan awam adalah penjawat awam dan majikan adalah kerajaan Malaysia dan adanya ketua jabatan yang bertanggungjawab sebagai mewakili majikan dalam konteks pekerjaan ini. Satu kes yang relevan untuk kita lihat pada hari ini adalah keputusan dalam kes Muhammad Imran Jalaluddin yang menyaman 4 orang rakan senior pelajar dan juga menyaman pengetua serta kerajaan Malaysia. Muhammad Imran bin Jalaluddin telah menyaman pelaku pembuli-pembulinya, iaitu 3 orang pelajar dari Sekolah Tunas Bakti, pengetua Sekolah Tunas Bakti dan kerajaan Malaysia. Kes ini telah didengar pada peringkat awalnya di Mahkamah Session dan tuntutan kecuaian yang difailkan oleh Muhammad Jalaluddin terhadap pengetua dan kerajaan Malaysia telah ditolak oleh Hakim Mahkamah Session. Jadi beliau telah merayu ke Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Tinggi pada tahun 2018 telah membuat keputusan berkaitan dengan rayuan dalam kes ini. Apa yang berlaku dalam kes ini di peringkat rayuan, mahkamah akan meneliti keseluruhan fakta kes dan juga keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Kalau kita lihat fakta dalam kes ini ialah plaintiff ataupun Muhammad Jalaluddin, kita kenali sebagai plaintiff, adalah seorang penghuni baru di Sekolah Tunas Bakti Pulau Pinang dan beliau telah didera ataupun dibuli oleh pelajar-pelajar senior, penghuni yang sudah lama di Sekolah Tunas Bakti, iaitu defendant pertama sehingga defendant yang keempat. Pada 23 hari November 2013 antara jam 5 petang hingga 10 malam plaintiff telah diserang dan dipukul oleh senior-seniornya, dan pada 24 hari November dia telah dibawa oleh petugas ataupun guru di Sekolah Tunas Bakti untuk mendapat rawatan di hospital. Dalam kes ini plaintiff telah mengalami kecederaan, bengkak di bahagian muka, lebam, dia juga mengalami kepatahan di tulang rusuk, kepatahan di batang hidung dan juga kecederaan-kecederaan lain. Apa yang berlaku juga dalam kes ini, pembelaan yang dibawa oleh defendant keempat, iaitu pengetua dan kerajaan Malaysia semasa di peringkat perbicaraan adalah bahawa mereka tidak pernah memberikan arahan kepada sesiapa pun untuk memukul atau menyerang ataupun membuli plaintiff. Dan dalam kes ini juga defendant kelima dan keenam mengatakan pengadu ini sendiri ataupun plaintiff tidak pernah membuat aduan bahawa dia ni dipukul, dan dia juga telah mengikuti rutin di sekolah itu, di Sekolah Tunas Bakti, tanpa membuat apa-apa aduan. Jadi mahkamah telah melihat keseluruhan fakta kes dan mendapati bahawa pada 24 hari bulan November, semasa warden membuat pemeriksaan dan rondaan, sebab Sekolah Tunas Bakti ni dia ada rondaan yang dibuat dan apabila rondaan dibuat, mereka menemui plaintiff dalam keadaan tidak sihat. Plaintiff ketika itu ditempatkan menginap di asrama Manchester United. Kemudian apabila mereka mendapati pihak sekolah, pengetua mendapati dia telah cedera, tidak sihat, dia telah dirujuk ke hospital dan waris-waris plaintiff telah dimaklumkan. Dan pada masa yang sama pegawai hal ehwal murid di sekolah ini telah membuat laporan polis berkenaan dengan insiden serangan dan kecederaan yang dialami oleh plaintiff, dan defendant pertama sehingga defendant keempat telah dituduh di bawah Seksyen 326, di mana dalam pertuduhan itu keempat-empat pelajar senior ini dituduh mendatangkan cedera parah menggunakan senjata dan mereka telah mengaku salah terhadap pertuduhan.
Okay, kembali kita kepada kes di Mahkamah Tinggi. Di peringkat rayuan, apa yang berlaku adalah defendant kelima iaitu pengetua dan juga kerajaan Malaysia mengatakan bahawa mereka ini tidak cuai kerana mereka telah memberikan pengawasan dan keselamatan kepada plaintiff. Dan apa yang kita perlu lihat di peringkat perbicaraan juga, kesemua pihak-pihak plaintiff dan defendant bersetuju bahawa defendant pertama sehingga defendant keempat dan juga plaintiff, mereka ini 5 orang ini pelajar-pelajar sekolah tunas bakti ini berada di bawah pengawasan dan penjagaan defendant kelima iaitu pengetua, dan defendant kelima pula adalah pengkhidmat ataupun kaki tangan ataupun ejen kepada kerajaan Malaysia. Jadi akan timbul di situ hubungan di antara majikan dan pekerja. Sekiranya dalam kes ini sekiranya defendant kelima iaitu pengetua cuai terhadap tugasnya untuk melakukan tindakan berhati-hati dalam menjaga keselamatan plaintiff ataupun mangsa ni tadi, maka apabila defendant kelima cuai, maka kerajaan Malaysia selaku majikan akan bertanggungan secara alih terhadap kecuaian yang dilakukan oleh defendant kelima. Jadi dalam kes ini juga kesemua pihak bersetuju bahawa defendant kelima selaku pengetua mempunyai tanggungjawab untuk memastikan pengawasan dan penjagaan diberikan kepada plaintiff semasa berada di sekolah. Jadi sekarang ni apabila dirayu kes ini di Mahkamah Tinggi, isu yang bertimbul yang perlu diputuskan oleh mahkamah adalah sama ada defendant kelima dan keenam telah cuai terhadap plaintiff. Okay, so apakah dia kewajipan berhati-hati yang ada yang perlu dilaksanakan oleh defendant kelima dan defendant keenam? Jadi dalam kes ini mahkamah juga lihat jika ada tanggungjawab itu, apakah tahap berhati-hati yang dikenakan kepada defendant kelima dan keenam. Itu persoalan yang telah ditimbulkan oleh pihak-pihak semasa di peringkat rayuan. Mahkamah Tinggi di dalam kes ini telah merujuk kepada prinsip di dalam kes Government of Malaysia melawan terhadap Jumaat bin Mahmud. Sekali lagi, kes ini telah menjadi satu prinsip umum, satu autoriti untuk melihat berkenaan dengan wujudnya hubungan istimewa di antara guru dan murid. So dalam konteks ini sekali lagi, guru mempunyai tugas berhati-hati untuk mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan keselamatan murid. Dan kita perlu ingat, tugas berhati-hati yang ditetapkan dalam kes ini bukanlah tugas untuk memastikan, to ensure tidak akan ada kemudaratan yang berlaku kepada murid, tetapi pihak sekolah selaku guru yang ada hubungan istimewa dengan murid perlu mengambil langkah yang munasabah. Jadi apakah langkah munasabah yang boleh diperlihat dalam kes ini? Jadi persoalannya, adakah defendant kelima dan keenam telah melanggar tugas berhati-hati? Adakah defendant kelima dan keenam telah melanggar tugas berhati-hati dalam konteks pelajar ini tadi yang berada di sekolah tunas bakti? So dalam kes ini mahkamah telah melihat fakta dan keterangan saksi. Ada keterangan saksi, mereka telah memanggil di peringkat perbicaraan seorang pegawai dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pegawai ini telah memberikan keterangan bahawa penghuni di sekolah tunas bakti adalah pelajar-pelajar yang telah terlibat dengan aktiviti jenayah dan juga perbuatan luar kawalan. Jadi ini bermaksud pelajar-pelajar ini memerlukan pemantauan yang lebih berbanding dengan pemantauan terhadap pelajar di sekolah biasa. Dalam kata lain, tahap berjaga-jaga yang perlu dilaksanakan oleh guru di sekolah ini adalah lebih tinggi berbanding tahap berjaga-jaga di sekolah yang biasa. So itu keputusan mahkamah dalam kes ini. Jadi mahkamah akan lihat bagaimana pemantauan dibuat. Sekarang mahkamah dah tahu perlu ada satu tahap berjaga-jaga yang lebih tinggi. Jadi bagaimana pemantauan dibuat di sekolah ini? Daripada keterangan saksi dapat dilihat bahawa pemantauan yang dibuat adalah dengan warden membuat rondaan, roll call di asrama, dan pemantauan itu dibuat dari koridor sahaja. Mereka tidak masuk ke dalam asrama untuk melihat betulkah ada pelajar, apa aktiviti yang dilakukan. Sudahlah pemantauan dibuat dari koridor, keadaan asrama juga gelap. Jadi tidak mungkin
warden boleh melihat ataupun boleh menjangkakan tidak boleh melihat apa yang berlaku, sedangkan jangkaan atau peralihat itu sudah boleh dilihat kerana kita mengetahui fakta bahawa pelajar-pelajar di sini adalah pelajar-pelajar yang sudah ada rekod jenayah dan juga dalam kalangan mereka yang di luar kawalan. Jadi kehadiran, satu lagi isu yang berlaku adalah meskipun adanya elemen rokol, tetapi kenapa pada hari kejadian itu ada pelajar penghuni lain yang telah berada di asrama plaintiff. Jadi ini adalah persoalan yang mahkamah lihat bahawa pemantauan itu tidak mencukupi. Jadi dalam konteks ini, dalam kes ini, mahkamah telah memutuskan bahawa defendant kelima selaku pengetua telah bertanggungan dan akibat itu kerajaan Malaysia juga bertanggungan secara alih terhadap kecuaian yang berlaku dalam kes ini. Jadi satu persoalan yang kita perlu lihat saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan adalah bagaimanakah untuk menentukan sama ada apabila pekerja ini cuai, bagaimana nak lihat majikan juga bertanggungan. Jadi isu ini telah diputuskan dalam suatu kes pada tahun 1976 iaitu kes Samin Hassan melawan kerajaan Malaysia. Samin Hassan ni adalah seorang pemandu pada masa itu dengan badan kerajaan di Jabatan Telekom dan ketika itu dia telah memandu kereta jabatan, telah berlaku kemalangan dengan satu motosikal Jadi dia telah membawa tuntutan, pihak-pihak telah membawa tuntutan terhadap pemandu ini tadi, Samin Hassan dan juga majikan. Dalam kes ini majikan telah membuat rayuan kerana majikan kata apa yang dilakukan oleh Samin Hassan pada masa dia membawa kereta, memandu kenderaan jabatan, meskipun dia pandu kenderaan jabatan tetapi dia tidak diberi arahan pun untuk memandu kereta pada ketika itu. Sebab dalam kes ini Samin ni dia cuba nak try brake kereta tu rosak ke tidak. Jadi dia cuba pandu kereta. Sedangkan tidak ada arahan daripada majikan untuk memandu kereta, untuk membuat ujian. Jadi apabila dia sedang memandu kenderaan, menguji kenderaan itu, telah berlaku kemalangan. So dalam kes ini mahkamah telah membenarkan tuntutan kerajaan Malaysia dan memutuskan bahawa kerajaan tidak bertanggungan untuk tanggungan alih. Kerana apa yang perlu dilihat dalam kes ini adalah sama ada ketika pekerja itu ataupun dalam kes ini guru ataupun pemandu itu tadi melakukan pekerjaan yang dia lakukan, adakah dia melakukan kerja dalam skop yang dia digajikan. Adakah semasa insiden itu berlaku dia telah melakukan tugas rasminya lah dalam perkataan yang lain. Dalam kes ini Samin tidak melakukan tugas resminya pada ketika itu kerana ketika itu adalah waktu rehat. Dia tidak sepatutnya memandu pun kenderaan dan tidak ada arahan untuk dia memandu kenderaan. Tetapi kembali kepada kes guru tadi di sekolah, dalam kes Sekolah Tunas Bakti, sememangnya semasa insiden kejadian berlaku, dia telah pun melakukan tugasnya sebagai warden untuk memantau. Sebab itulah dalam kes ini kerajaan Malaysia telah didapati bertanggungan kerana pekerja ataupun guru yang melakukan yang cuai semasa menjalankan tugas rasminya adalah melakukan tugas dalam skop kerja yang ia digajikan. Jadi saya kira dalam perkongsian ini, apa yang perlu kita lihat pengajarannya adalah yang pertama untuk memastikan bahawa tugas yang dilakukan itu adalah dalam skop tugas yang dia digajikan atau dalam skop tugas rasmi. Sekiranya guru melakukan tugas lain yang bukan dalam skop tugasnya dan berlaku kecuaian, majikan tidak akan bertanggungan. So apabila majikan tidak bertanggungan, jika ada kecuaian berlaku kepada mangsa ataupun pihak yang menuntut, maka guru secara peribadi perlu mengeluarkan kos untuk membayar kerugian tersebut. Jadi perlu berhati-hati dan memahami konsep kecuaian, tugas berhati-hati dan juga konsep hubungan majikan dan pekerja. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Kita berjumpa lagi dalam topik yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kerana sentiasa menyokong program yang diberikan oleh akademi dan juga di bawah bicara literasi undang-undang untuk mengguru. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.